Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel, dipetik daripada mykmu.net. Akhirnya, bekas peguam Sirul sahkan dakwaannya adalah palsu dan rekaan. Seorang peguam menafikan semua dakwaan yang dibuat oleh bekas anak guamnya, Sirul Azhar Umar di Australia, dalam satu temu ramah dengan sebuah stesen televisyen antarabangsa. Hasnal Rezua Amerikan berkata, ini termasuk tuduhan beliau membayar Sirul sebanyak 1 juta ringgit. Semua tuduhan yang dibuat Sirul adalah tidak benar. Sebagai peguamnya, saya melawat Sirul 7 atau 4 kali ketika dia ditahan di Australia. Saya tidak ingat bila kali terakhir saya berjumpa dengannya. Mungkin pada 2017 atau 2018, kata beliau. Masih terlalu awal mengambil sebarang tindakan kerana tuduhan itu dibuat dan tersebar di Australia, kata Hasnal Rezua Amerikan menerusi WhatsApp kepada FMT. Dalam wawancara eksklusif bersama Al Jazeera Inggris 101 East yang disiarkan pada pagi tadi, Sirul merayu untuk meneruskan hidup di Australia dan turut memohon kemaafan kepada keluarga warga Mongolia Altantuya Saribu. Katanya dia mendakwa tidak bertanggungjawab ke atas pembunuhan wanita itu, walaupun telah disabit oleh mahkamah tertinggi di Malaysia. Sirul mendakwa dia dijadikan kambing hitam dan diperangkap dalam permainan politik yang mana dia mengakui menerima 1 juta ringgit ketika berada di Australia daripada sumber tidak dinamakan bertujuan untuk menutup mulut. Dia juga ada memberitahu atau membuat beberapa dakwaan yang tidak dapat disahkan terhadap beberapa personaliti individu ternama di negara ini. Sirul antara sekumpulan tahanan immigration yang dibebaskan selepas Mahkamah Tinggi Australia memerintahkan menahan tahanan tanpa tempoh merupakan pelanggaran undang-undang. Arahan itu membatalkan keputusan pada tahun 2004 yang menyatakan individu bukan warga negara tanpa visa boleh dikenakan tahanan tanpa tempoh tertentu dengan syarat kerajaan berhasrat mengeluarkan mereka sesegera mungkin. Australia tidak mengusir Sirul ke Malaysia, memandangkan undang-undang negara itu tidak membenarkan mereka yang berdepan hukuman mati dikembalikan ke negara asal. Altantuya ditembak di kepala pada tahun 2006 di hutan di puncak alam Selangor, manakala mayatnya kemudian diledakkan menggunakan bahan letupan. Sirul dan rakannya yang juga bekas pegawai polis, Azila Hadri, disabit pada 2009 oleh Mahkamah Tinggi kerana membunuh Altantuya yang digambarkan sebagai seorang penterjemah. Azila ketika ini sedang menunggu hukuman mati di penjara Kajang. Kedua-duanya berjaya membatalkan sabitan di Mahkamah Rayuan pada 2013. Namun Mahkamah Persekutuan pada tahun 2015 mengembalikan sabitan dan menjatuhi hukuman mereka hukuman mati. Sirul melarikan diri ke Australia sebelum keputusan terakhir. Dia ditahan di pusat tahanan sejak 2015 selepas ditangkap oleh polis Australia. Sirul memohon suaka politik di Australia namun ditolak pada tahun 2019. Saudara-saudara sekalian, inilah pendedahan paling mengejutkan di seluruh Malaysia pada kali ini. Siapakah pembunuh sebenar Altantuya? Dan pastinya dengan pendedahan daripada Sirul ini, ia membuatkan kita makin tertanya-tanya. Kerana Sirul mendakwa dia dijadikan kambing hitam dan diperangkap dalam permainan politik yang mana dia mengakui menerima 1 juta ringgit ketika berada di Australia daripada sumber tidak dinamakan bertujuan untuk menutup mulut. Tujuan menutup mulut itu untuk apa dan siapakah orang yang cuba menutup mulut itu?
Dia juga ada membuat beberapa dakwaan yang tidak dapat disahkan terhadap beberapa personaliti individu ternama di negara ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Diumumkan sekarang pengganti kepada Salahuddin Ayyub yang telah meninggal dunia, yang telah meninggalkan dan mengosongkan satu kementerian yang sangat penting berkaitan kos sara hidup yang ada di Malaysia. Berita ini yang kita tunggu-tunggu daripada Anwar Ibrahim, dipetik daripada Harapan Daily, akhirnya disahkan. Calon pengganti Salahuddin sudah ada. Siapa dia? Ikuti terus ulasan kali ini. Calon pengganti Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayyub sudah ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ditemui pemberita selepas menunaikan solat Jumaat di Surau Al-Furqan Putrajaya hari ini, cuma membalas ringkas ketika ditanya mengenai pengganti Allahyarham. Ada, kata beliau lagi. Sudah 4 bulan kerusi Menteri KPDN kosong dan dipantau oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas iaitu Datuk Armizan Muhammad Ali. Allahyarham Salahuddin meninggal dunia pada 23 Julai lalu setelah pembedahan akibat pendarahan otak. Ketika ditanya mengenai dapatan kajian selidik Merdeka Center mengenai prestasi Anwar sebagai Perdana Menteri merosot kepada 50% berbanding 68% dalam tinjauan sebelum ini, Anwar berkata beliau mengambil maklum akan perkara itu. Beliau berkata maklum balas itu adalah daripada 1,200 orang dan bukannya 32 juta rakyat Malaysia. Kajian mereka hanya 1,200 orang sahaja dan kita mendengar pandangan itu. Tetapi kita juga kena cuba menyantuni seramai 32 juta orang, kata Anwar Ibrahim. Satu lagi berita yang agak menggembirakan rakyat Malaysia pada waktu ini ialah disahkan bahawa stabilan politik yang ada di Malaysia sekarang bakal akan dinikmati sehingga tahun 2027 dan Anwar Ibrahim tidak akan dapat lagi diganggu-gugat pentadbiran dan juga kerajaannya. Ini apabila laporan Harapan Diri, permainan nombor tidak akan lagi gugat kerajaan Anwar Ibrahim. Penganalisis politik berpendapat kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan dapat digugat lagi dengan permainan nombor oleh mana-mana pihak, terutamanya Perikatan Nasional dan juga seperti yang dimainkan oleh PAS melalui hadiah wang baru-baru ini. Ini apabila Anwar Ibrahim telah berjaya menyatukan 19 parti politik di bawah pentadbirannya. Geostrategis dan Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategi Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berkata, sejak awal lagi pentadbiran kerajaan perpaduan, percaturan nombor menjadi cabaran paling kuat apabila Perikatan Nasional sering mendakwa mempunyai cukup nombor dan sokongan untuk mengambil alih kerajaan persekutuan. Katanya, ia berupaya mengganggu konsentrasi pentadbiran Anwar Ibrahim. Tetapi Anwar Ibrahim berjaya menanganinya dengan baik sekaligus meyakinkan Barisan Nasional BN dan GPS serta GRS untuk duduk bersama dalam kerajaan perpaduan. Beliau juga tidak menolak bahawa kerajaan akan bertahan sehingga pilihan raya umum ke-16. Cabaran menyatukan 19 entiti politik yang telah dilalui Anwar dengan baiknya, sebab itu dia masih bertahan sampai hari ini. Ini kerajaan akan terus bertahan? Ya, kerajaan paling tidak akan bertahan sehingga pada PRU 16. Kenapa demikian? Kerana keserasian 19 entiti itu Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat mengendalikannya. Paling penting, tidak ada lagi percaturan dan permainan nombor dari Perikatan Nasional selepas ini.
Jika dulu Perikatan Nasional kata ada yang nak melompat ke Perikatan Nasional, tapi akhirnya sekarang yang berlaku adalah sebaliknya. Pada masa yang sama, Azmi Hassan turut menyifatkan kemampuan Anwar menjaga kestabilan politik dan negara adalah antara pencapaian paling terbaik oleh pemimpin itu. Ini kerana katanya, ia menjadi faktor utama kepada kejayaan menarik pelabur asing ke negara ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.